Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadil pengacara majlis, yang dikasihi seluruh sahabat-sahabat kekitangan harakah, para penonton muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya kita diberi kesempatan dan ruang waktu sampai ke hari ini, hari yang ke-13 dari Ramadan. Alhamdulillah. Masa berlalu begitu pantas. Parlimen pun hari ini adalah hari yang terakhir, tapi Dewan Negara dilanjutkan sampai ke minggu depan. Jadi balik kampung, dah mula bercakap tajuk Aidilfitri dah. Dalam parlimen pun dah yang sampaikan ucapan perbahasan pun dah mula ucapkan selamat Hari Raya. Kalau masuk pasar raya tu memang raya dah. Itulah suasana kita hari ini. Apapun, alhamdulillah, kita bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan Allah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, hari ini tazkirah yang berlintah langsung dari harakah, saya diberi tajuk ibrah daripada peperangan Badar. Jadi Badar adalah merupakan salah satu daripada peristiwa penting yang berlaku di dalam Ramadan ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi khususnya dalam Ramadan, Ramadan itu datang dengan pakej yang lengkap. Bermula daripada penurunan Al-Quranul Karim, kemudian di dalamnya amal ibadah yang sangat banyak, diikuti dengan jihad, diikuti dengan kemenangan-kemenangan yang juga sangat banyak dikurniakan di dalam Ramadan. Yang masyhurnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan peperangan Badar yang berlaku pada tahun yang kedua sesudah hijrah, dan pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun yang ke-8 sesudah hijrah. Ini kemenangan-kemenangan besarlah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada itu, wafatnya Rasul, zaman para sahabat, zaman pejuang-pejuang yang berikutnya, juga banyak kemenangan dicapai di dalam bulan Ramadan. Saya bila sebut Ramadan ni selalu terkenang kepada almarhum Tok Guru Nik Aziz. Sebab Tok Guru ni antara pesanan yang menariklah tentang Ramadan, Tok Guru pesan, Ramadan ni jangan panggil bulan puasa. Jangan biasakan dengan menyebut bulan puasa. Sebab kata Tok Guru, kalau kita sebut bulan puasa, jadi habis dekat puasa je lah. Puasa, lepas tu yang lain tak mau buat. Ajak mesyuarat apa dia tu tak boleh bulan puasa. Ajak buat apa pun kadang-kadang dia rasa ni bulan puasa. Jadi Tok Guru ingatkan supaya kita menyebut sebagaimana yang disebut oleh Allah Syahrul Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Kerana atas asas yang kita nyatakan tadi, iaitu Ramadan datang dengan pakej yang lengkap. Jadi inilah yang kita nak bicarakan. Salah satu daripada pakej yang ada dalam Ramadan ialah kemenangan di dalam peperangan Badar.
Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan peperangan Badar ini, kalau kita rujuk dalam Ali Imran ayat 123, Allah berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membantu, menolong, memberi kemenangan kepada kamu di dalam peperangan Badar dalam keadaan kamu azillah, jumlah sedikit, kekuatan tentera tidak seimbang berbanding dengan kekuatan musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala minta dengan kejayaan kemenangan itu, fattaqullah, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Sebab itu satu yang menarik juga disebut oleh Al-Mursyidul Am, Tuan Guru Haji Hashim Jasin. Dia kata dia ditunjukkan ataupun diajar oleh gurunya, diperkenalkan berkaitan dengan ayat 1000 dinar pada tahun 1956 kalau tak silap dia sebut. Lama dah. Tapi dia kata saya baca, saya jadikan amalan, tapi saya tak boleh nak betul-betul faham. Melainkan dia kata selepas daripada pilihan raya umum yang ke-15 baru dia nampak macam mana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala rezekikan daripada sumber yang tidak disangka. Jadi khususnya lah dia cerita tu berkaitan dengan Negeri Perlis juga contoh. Dia kata kami tak terbayang macam mana Allah boleh berikan kejayaan dan kemenangan sampailah parti Islam boleh bentuk kerajaan bersama dengan rakan-rakan di Negeri Perlis. Jangkaan awal daripada pihak jentera pilihan raya dan sebagainya mungkin boleh dapat 6-7 kerusi. Tapi Allah kurniakan sampai 14 dari 15 kerusi. Sampai Al-Mursyidul Am sebut tu satu yang menarik lah. Dia kata apabila kita diberi kejayaan dalam keadaan kita tidak sangka, maka itulah bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaitkan dengan peristiwa Badar, samalah. Bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan kejayaan, kemenangan yang tidak disangka, dengan kedudukan bala tentera yang tidak seimbang, senjata yang tidak seimbang, persiapan yang tidak dibuat pada awal untuk berperang, tiba-tiba Allah beri kemenangan, itu membuktikan benarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teranglah apa yang disebut dalam ayat ni, maka fattaqullah, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itulah yang membuka jalan. Takwa itulah yang menyebabkan Allah mengurniakan kejayaan. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu tergolong dari kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebenarnya kalau kita bercakap tentang ibrah kepada peristiwa Badar, terlalu banyak ibrahnya. Antara yang dapat kita ambil, pertama, bila sebut sahaja Badar, peperangan Badar ini adalah penentu kepada mati hidupnya Islam. Itu yang pertama. Sebab kalau kita lihat kepada latar belakang peperangan,
yang berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua ini, Nabi SAW pada asalnya hanya mempelawar kepada para sahabat yang ingin turut serta. Siapa-siapa yang nak turut serta untuk bersama Nabi keluar menuju ke Badar bagi menghalang, menyekat rombongan dagang yang dipimpin oleh Abi Sufyan. Sebab perjalanan dari Mekah, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abi Sufyan nak menuju ke Syam, dia kena lalu Madinah. Jadi Nabi nak sekat rombongan ini. Timbul persoalan, untuk apa Nabi sekat? Kerana di dalam barang dagangan yang dibawa oleh kumpulan ini, kafilah ini, sebenarnya banyak bersumber daripada barang-barang yang dirampas dari umat Islam sebelum hijrah. Banyak milik umat Islam. Jadi kalau dibiarkan harta yang dirampas itu dijana membawa keuntungan, akhirnya mereka beli senjata, mungkin satu hari mereka akan datang menyerang Madinah. Jadi perlu tindakan itu dibuat, menyekat daripada harta itu dijana membawa keuntungan yang besar kepada Mekah. Ini strategi Nabi pada peringkat awal. Jadi sebab itulah para sahabat yang ikut Nabi ini dalam keadaan ingat nak sekat rombongan dagang, bukan nak perang. Tapi Allah takdirkan rombongan ini terlepas. Mereka sampai ke Syam. Dan waktu yang kedua, waktu mereka nak balik itu, sekali lagi sekatan ini dibuat. Jadi macam tadi juga lah, para sahabat tidak bersedia banyak. Jadi sekatan yang dibuat kali kedua inilah yang membawa kepada tercetusnya peperangan. Iaitu Abi Sufyan ni, dia dah utus utusan masuk ke Mekah, memohon bantuan pertolongan untuk nak selamatkan. Jadi bila dia nak selamatkan pasukan ataupun kafilah dagang inilah yang menyebabkan Abi Jahal pimpin 1000 bala tentera yang siap dengan kelengkapan peperangan menuju ke Madinah. Akhirnya bertemu di Badar. Jadi kalau kita kaji secara mendalam, Abi Sufyan ini pun bila dia sedaya upaya dengan kebijaksanaan, sebab kalau kita baca sejarah, Abi Sufyan ni memang dia pakar di padang pasir ni. Jadi dia pandailah untuk mengelak. Dan di peringkat awal dia dah berjaya mengelak. Jadi bila dia berjaya mengelak daripada sekatan Nabi yang pertama, kemudian yang kedua pun dia berjaya, maka dia utuskan utusan kepada Abi Jahal untuk Abi Jahal baliklah. Kami dah selamat, kata Abi Sufyan. Tapi Abi Jahal telah menyebut dalam satu ucapan dia di depan bala tentera musyrikin, dia sebut, dia kata, kita tidak akan balik pulang ke Mekah, melainkan kita akan berpesta kemenangan berlawan dengan tentera Muhammad selama 3 hari 3 malam. Jadi dari awal lagi dia sudah tunjukkan kesombongan dia untuk menghadapi Nabi, kerana bagi dia Nabi tidak akan mampu memimpin bala tentera yang secukupnya menghadapi kekuatan yang dia bawa. Ini kesombongan yang ada di pihak Abi Jahal. Itu kalau kita cerita tu panjanglah kisah-kisah itu. Jadi bila berlaku pertembungan dengan keadaan bala tentera yang tidak seimbang, menyebabkan di pihak Nabi SAW dan bala tentera berada dalam keadaan yang terancam. Dan kedudukan yang terancam inilah bukan sekadar kepada Nabi dan bala tentera, tapi sebenarnya kepada Islam itu sendiri. Sebab batang tubuh Nabi adalah musyarri', orang yang membawa syariat, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa syariat kepada manusia seluruh. Jadi kalaulah Nabi membawa syariat, membawa agama, batang tubuh itu menjadi sasaran musuh dan berjaya mereka bunuh di dalam peperangan Badar, maka tamatlah Islam.
Sebab itulah salah satu daripada doa Nabi SAW yang sangat masyhur dalam peperangan Badar ni, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi. Ya Allah, ya Tuhan, kalaulah binasa kumpulan Islam pada hari ini, nescaya tidak akan ada lagi orang yang menyembah Engkau di atas muka bumi ini. Jadi ini satu latar belakang yang sangat pentinglah kedudukan tentera Badar dalam sejarah, iaitu menentukan hidup ataupun matinya Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, menjadikan kemenangan kepada tentera Islam. Dengan kemenangan itu, pertama, menguatkan kedudukan Islam dan menambah keyakinan umatnya. Jadi sahabat-sahabat di Madinah dengan kemenangan ini menyebabkan kedudukan Islam dan keyakinan orang Islam itu bertambah kuat. Ialah walaupun kita baca dalam sejarah perjuangan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, tak semua Nabi-Nabi menang, tak semua Nabi-Nabi berjaya. Ada Nabi yang tidak ada pengikut, tidak ada umat, tapi Nabi itu tetap berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma nilai ukuran secara umumnya masyarakat pada waktu itu, kalau sekiranya menang perang, itu berjaya. Kalau menang dalam satu peperangan, maka dikira pada umumnya ni perjuangan ni meyakinkan, perjuangan ni benar. Itu pada satu pandangan yang mesti juga diambil kira. Menyebabkan alhamdulillah kemenangan peperangan Badar, berjaya mengalahkan musuh, berjaya menumpaskan 70 musuh, tawal lagi 70. Termasuk yang ditumpaskan itu ialah Abu Jahal sendiri, panglima perang. Ini membawa satu kejayaan yang besar yang mengubah suasana dan kedudukan Islam pada waktu itu menjadi bertambah kukuh dan meyakinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ia menjadikan Islam disegani dan ditakuti oleh kabilah Arab. Sebab Arab ni zaman tu zaman perang. Jadi dia tak gerun kalau sekiranya tak menang dalam perang. Itu biasalah zaman perang. Kalau macam zaman kita hari ni, orang mungkin digeruni kalau sekiranya dia menguasai media sosial mungkin. Zaman hari ni, zaman suasana kita hari ni, orang yang ada pengaruh yang besar, dilihat ada pengaruh besar. Tapi zaman tu, zaman kalau menang perang ni, tu petanda orang tu ada pengaruh yang cukup besar. Maka ini disegani dan ditakuti oleh lawan, khususnya kabilah-kabilah Arab. Dan yang penting untuk Madinah, digeruni oleh Yahudi dan munafikin. Sebab di Madinah ada 3 kelompok Yahudi yang besar, Qainuqa, Nadir dan juga Quraizah. Jadi Yahudi ni kita tahulah macam-macam perangai dia. Jadi kemenangan ni sangat penting untuk kestabilan Madinah. Dan di celah-celah umat Islam Madinah tu ada orang-orang yang takut untuk menzahirkan diri dia yang sebenar, kekufuran sebenar, maka dia jadi munafik. Itu pun penting juga untuk ditangani dalam kelompok Madinah tu sendiri. Tadi secara luaran, sekarang Madinah tu sendiri. Dan yang ketiga, iaitu lemah dan merosaknya pengaruh musyrikin Mekah. Ini juga penting. Kerana musyrikin Mekah ni, Quraisy khususnya, kalau kita tengok dalam tahun yang keempat, kelima selepas kerasulan, tekanan yang diberi pada umat Islam sampai umat Islam kena hijrah ke Habsyah. Bagi mereka, apa kejahatan yang mereka buat tu hebat lah, sampai orang kena lari. Kemudian tahun yang ke-10 selepas kebangkitan, tahun yang ke-13 selepas kebangkitan Rasul, Nabi terpaksa keluar pula dari Mekah. Bagi mereka mungkin itu satu kejayaan. Bagi musyrikin, mereka rasa mereka ada pengaruh yang sangat hebat, kekuatan yang luar biasa, sampai umat Islam ni tidak ada tempat.
terpaksa keluar dari Mekah. Tiba-tiba sekarang mereka yang bawa bala tentera dari Mekah untuk mengalahkan Madinah, umat Islam khususnya, tiba-tiba mereka kalah. Jadi apa yang berlaku kepada Mekah pada waktu itu? Jadi yang berlaku kepada Mekah ialah pengaruh, kehebatan, kekuatan pada pandangan umum terhadap mereka selama ni sangat hebat, sudah hilang. Jadi itulah di antara kejayaan yang diperolehi dari kemenangan peperangan Badar. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, itu kalau kita lihat secara umum lah tentang sejarah, tentang peristiwa peperangan Badar. Kemudian pengajaran yang dapat kita ambil, pengajaran ini sangat banyak lah. Pertama, perjuangan ini pasti diuji. Sebut kata perjuangan, dia tidak akan datang dengan permaidani merah. Sebut perjuangan ni, dia mesti terpaksa melalui perjalanan yang panjang, penuh ranjau dan duri. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah gambarkan. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah. Jadi Allah turunkan ayat tu dalam peristiwa peperangan Tabuk. Kan Nabi terpaksa berjalan jauh dari Mekah nak sampai Tabuk, hampir 1000 km. Perjalanan jauh, dan ada orang yang tidak bersedia untuk ikut kerana jauhnya perjalanan. Maka Allah tegaskan, bila sebut kata perjuangan, mesti ba'udat, panjang masa. Sebab tu kalau kita lihat kepada perjuangan Islam di sepanjang zaman, kita saksikan bagaimana terpaksa menempuh satu perjalanan masa yang cukup panjang untuk mencapai kejayaan yang sebenar. Jadi Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun dan 23 tahun. Kemudian disambung oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin. Tempoh yang diambil sampailah disambung oleh khalifah-khalifah untuk membentuk satu kejayaan yang akhirnya Islam menguasai 2/3 dunia. Mengambil suatu tempoh yang panjang. Dan apa yang dijanjikan Nabi, pembukaan kota Konstantinopel sebagai contoh. Bila kejayaan itu dicapai? Di zaman Muhammad Al-Fatih, tahun 800 Hijrah lah. Jadi menunjukkan bahawa perjalanan masa yang diambil itu sangat panjang. Jadi inilah isyarat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan tempoh. Dan yang kedua, alaihimus syuqqah, penuh dengan ranjau dan duri. Mesti ada laluan sukar. Kalau kita tengok para sahabat, waktu mereka keluar dari Mekah, berada di Madinah, mereka dapat layanan yang baik di penduduk Madinah. Jadi dia dapat layanan baik, tinggal kampung halaman, tinggal pekerjaan, tiba-tiba datang ke Madinah dapat layanan yang baik. Jadi selesa lah sahabat. Walaupun kampung orang, tapi orang layan macam adik-beradik, macam kampung sendiri. Alhamdulillah, berasa seronok, selesa. Rupanya keselesaan tu tak lama. Ini tabiat perjuangan. Allah tak akan beri jalan mudah kepada perjuangan ini. Bukan dengan sebab selesa, kemudian orang Madinah semua masuk Islam, kemudian kuatnya Madinah, kemudian boleh serang Mekah, boleh menguasai Mekah, menguasai semenanjung tanah Arab. Tidak. Allah jadikan tahun yang kedua terpaksa berdepan dengan cabaran serangan Badar. Tahun yang ketiga, Uhud. Tahun yang kelima, Ahzab. Hampir saban tahun berlaku peperangan. Dan kalau kita teliti peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sertai, yang Nabi utuskan para sahabat, semua sekali lebih daripada 80 kali peperangan. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah cabaran yang terpaksa ditempuh dan terpaksa dilalui oleh perjuangan. Jadi sebut kata perjuangan, dia mesti akan diuji, akan menghadapi laluan-laluan sukar, dan daripada ujian dan laluan sukar itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kejayaan dan kemenangan. Pada waktu itu baru dapat dirasai, ya Allah, manisnya
kejayaan dan kemenangan setelah menempuh pahitnya perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak ambil pengajaran, ialah mempertahankan Islam. Ibrah ni bukan agenda peribadi. Jadi sebab itulah Nabi SAW, waktu Nabi nak sampaikan kepada para sahabat mesej yang terpaksa dihadapi oleh para sahabat, bukan kafilah dagang Abi Sufyan, tetapi pasukan tentera Abu Jahal. Nabi kumpul para sahabat, Nabi sampaikan kepada mereka ucapan, dan Nabi bagi tahu kepada mereka bahawa di depan kita sekarang ialah bala tentera. Bersedia ataupun tidak untuk hadapi. Itu yang para sahabat bagi pandangan. Para sahabat Muhajirin bagi pandangan, para sahabat Ansar bagi pandangan. Ya, akhirnya kesimpulan, kami akan berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imdi bima arakallah. Berjalanlah wahai Rasul, apa yang ditunjuk ke Allah kepada engkau. Apa cabaran yang terpaksa engkau tempuh. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Nabi dan dibuktikan sokongan oleh para sahabat menunjukkan bahawa Islam bukan agenda peribadi, tetapi agenda sejagat. Sebab tu dalam mempertahan, dalam menyebar, dalam meluaskan kefahaman manusia tentang Islam, kita perlu buat bersama. Tak boleh buat seorang-seorang. Nak pertahan Islam juga tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena buat ramai-ramai. Mengajak semua. Ini yang dibuktikan oleh Nabi SAW, betapa Nabi telah menunjukkan suatu teladan yang sangat baik, yang akhirnya daripada sinilah kita dapat faham, baik waktu damai, baik waktu nak berperang, waktu menghadapi cabaran, waktu dalam keadaan apa sekalipun, suatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, mengurus organisasi, ialah apa yang disebut dengan musyawarah, mesyuarat, adanya syura. Jadi syura, mesyuarat, keputusan yang dibuat bersama adalah merupakan suatu yang sangat besar yang dapat diambil daripada peristiwa Badar. Jadi kerana musyawarah yang dilakukan oleh Nabi, kesepakatan yang dicapai bersama dengan para sahabat, itulah yang membuahkan tindakan yang terbaik. Sebab tu dalam kita mengurus organisasi, mesyuarat penting. Ada setengah orang dia anggap mesyuarat tak penting. Ada. Bagi dia lah, kita buat lah. Yang penting buat. Yalah, boleh lagi kita nak buat, boleh. Tapi nak buat apa? Sebab tu kita mesyuarat. Sekurang-kurangnya kita duduk, bincang-bincang satu dua perkara. Okey, kita dapat satu kesepakatan untuk kita nak laksanakan apa, nak buat bagaimana, nak capai apa, yang akhirnya akan membuahkan kejayaan. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa agenda Islam adalah agenda sejagat, dan kaedah untuk membawa agenda ini tak boleh terpisah daripada musyawarah. Mesti kena ada perbincangan, kena ada keputusan, dan keputusan itu pula didokong. Sebab ada juga kadang-kadang buat keputusan dalam mesyuarat lain, laksana lain. Paling teruk, selepas mesyuarat buat keputusan lain pula. Itu lagi berat lah, kan? Bincang pula seorang dua, buat keputusan lain pula. Itu yang merosakkan organisasi kadang-kadang. Jadi orang yang dalam organisasi dia faham benda-benda tu, bahawa musyawarah adalah di antara benda yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, kita saksikan bagaimana para sahabat ni sangat istimewa. Jadi bagi mereka, Nabi adalah pemimpin yang utama. Jadi keputusan yang dibuat melalui musyawarah, kepimpinan Nabi tidak memberi apa erti kalau sekiranya tidak ada di sana ketaatan. Jadi kalau kita buat keputusan tapi orang tak taat, pengikut tak taat, tak jadi juga. Ketaatan itulah yang menjadi satu lagi rahsia penting
pengajaran besar daripada peristiwa Badar ini, bila para sahabat membuktikan ketaatan mereka. Nah, kalaulah Nabi memimpin dalam salat, taatnya makmum kepada imam ini dengan mengikut pergerakan imam. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam rokok, makmum rokok. Imam sujud, makmum sujud. Dalam organisasi, dalam bernegara, dalam berperang, bila dibuat satu keputusan dan kepimpinan ada di depan, pengikut bersedia untuk patuh dan taat apa yang diarah, maka pada ketika itu ia menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Inilah sebenarnya senjata hebat yang ada kepada Nabi, yang senjata itu lebih ampuh daripada persenjataan yang dimiliki oleh musyrikin. Ketaatan. Sebab tu kita baca sejarah almarhum Syekh Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni pemimpin hebat. Waktu dia memimpin Ikhwan di Mesir tu, Ikhwan ni ada cawangan-cawangan di negara Arab. Kalau nak kira keahlian ni, dia punya peningkatan keahlian dia sangat cepat meningkat. Sampai cecah 1 juta, 2 juta, 3 juta orang. Sangat cepat. Jadi bila melihat perkembangan Ikhwan begitu, kepimpinan yang hebat, lalu ada orang tanya Imam Hasan Al-Banna. Dia kata, tuan, apa nak jadi kepada Ikhwan kalaulah Ikhwan tidak ada kepimpinan seperti tuan? Maknanya kalaulah nanti imam dah tak ada, meninggal, apa nak jadi kepada pemimpinan ni? Nak jadi pada jemaah kita ni? Jawapan daripada Imam Hasan Al-Banna sangat hebat. Apa jawapan dia? Dia kata, kamu lantiklah walaupun orang yang paling lemah dari kalangan kamu. Sesudah dia dilantik, kamu patuh dan taat kepadanya, maka dialah orang yang paling kuat di kalangan kamu. Itu rahsia kepimpinan. Jadi rahsia kepimpinan ini ialah ketaatan ahli. Panglima perang, hebatnya panglima perang yang saya sebutkan tadi, boleh mengatasi kekuatan persenjataan musuh bila berlaku ketaatan yang jitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia yang kita dapat saksikan dan terbukti kemenangan peperangan Badar bila para sahabat memberikan suatu ikrar, satu janji, tekad bahawa mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan, dan mereka telah buktikan. Jadi itu pengajaran ibrah yang ketiga yang dapat kita ambil. Kemudian yang keempat, dari sudut menyusun strategi, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun peperangan itu tidak dirancang, tetapi bukan bermaksud bila tak dirancang dari awal maka pakai ikut nak jadi. Tidak. Sebab kadang-kadang ada orang kita, dia tak apalah, hari kejadian kita ikut nak jadi ya. Kita follow ya, jadi apa ikut lah. Apa selera hari tu. Sebab kadang-kadang ada juga setengah-setengah orang dalam mengurus organisasi ini begitu. Kita tak apa, nanti hari kejadian kita tunggu nak jadi apa. Jadi tak ada dah waktu tu disusun, diatur, tidak. Tak boleh. Sebab tu Nabi telah tunjukkan bagaimana penyusunan dengan penuh strategi. Kalau kita baca strategi perang lah zaman-zaman Arab Jahiliyah ni, dia banyak serang, betul lari. Dia pergi serang lari gitu lah. Kadang-kadang tapi Nabi susun. Ada badan tentera, ada depan, ada kanan, ada kiri, susun dalam bentuk saf. Karena itu yang dikehendaki Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka bala tentera umat Islam yang berjuang, berjihad, berperang ini
disusun dalam keadaan saf, mana tersusun rapi, seperti mana binaan yang kukuh. Jadi isyarat yang ditunjukkan oleh Nabi, susunan bala tentera, perancangan yang baik, strategi yang elok, mana tempat duduk Nabi nak pilih, berstrategi. Macam kita tengok mula-mula Nabi sampai kan, Nabi kata nak duduk di sini, ada sahabat datang, Rasulullah ada depan sikit lagi, kita dapat menguasai telaga sumber air di Badar ini. Jadi itu satu strategi, menguasai sumber bekalan air yang sangat penting. Jadi dengan strategi-strategi yang disusun, perancangan rapi yang dibuat, saf tentera yang teratur, inilah di antara rahsia akhirnya Allah berikan kejayaan dalam Badar. Jadi pengajaran kita nak ambil, sebab kita nak tengok di sudut peperangan. Mungkin kita dalam konteks hari ni hidup dalam sebuah negara Malaysia, negara demokrasi parlimen ni, dia tak nampak nak perang tu. Bila tak nampak perang, baca sejarah perang Badar, dia tak apa ni bincang sejarah perang Badar, kita bukan nak perang hari ni. Mengambil sejarah peperangan Badar, mengambil ibrah pengajaran daripada kejayaan. Kita nak bawa kejayaan dalam hidup kita hari ni. Kita ada banyak organisasi, dakwah, cara dakwah, siasah, cara siasah, berbagai-bagai organisasi. Maka organisasi yang ada ini perlu ada perancangan rapi, organisasi yang teratur dan tersusun. Alhamdulillah, kalau kita lihat dalam kita berorganisasi dalam kita kata menyelesaikan masalah-masalah negara dari sudut politik ke, ekonomi ke, sudut mana ke, bila ada perancangan yang baik, yang rapi, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kejayaan. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah sebahagian daripada organisasi yang besar, yang teratur, yang tersusun, yang rapi. Jadi kerana organisasi yang besar, teratur, itulah yang menyebabkan dari masa ke semasa Allah berikan kejayaan pada perjuangan. Alhamdulillah. Jadi orang tak boleh nafi hari ni. Parti Islam di Malaysia ni orang tak boleh nafi. Dalam parlimen kita memiliki jumlah kerusi yang paling besar dalam parlimen. Jadi banyaklah pihak-pihak yang membuat kajian. Bila kita adakan perjumpaan-perjumpaan dengan pihak-pihak ini, mereka mengakui bahawa kedudukan Parti Islam hari ini berada di arus perdana. Kemudian dia ada kekuatan. Apa kekuatan yang dia ada? Dia boleh sebut kekuatan kita dari akar umbi, dari cawangan. Kemudian di cawangan-cawangan ini sudah wujud institusi pendidikan. Kemudian naik sampai peringkat kawasan, di kawasan lagi luas benda-benda yang kita libat. Jadi kalau bercakap beberapa jalur, dakwah, tarbiyah, siasah, khairiyah, empat jalur. Dari sudut dakwah kita di depan, alhamdulillah. Dari sudut tarbiyah, memang kita selalu jadikan itu sebagai asas kekuatan kita. Tanpa tarbiyah kita rebah, disebut selalu itu. Jadi kita jaga benda ni. Kemudian ketiga, dari sudut siasah, memang kita terlibat sepanjang waktu. Apa sahaja berlaku perkembangan negara, kita terlibat. Daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, kita terlibat. Dan satu benda yang sangat penting yang kita gerakkan ialah khairiyah, kebajikan. Allahu Akbar. Ini paling depan. Kita tak mengharapkan berlaku musibah, sudah tentu kita mengharapkan kita selamat, tak ada musibah. Tapi kita sering diuji dengan musibah. Macam-macam musibah yang berlaku. Baru ni banjir di Johor, gempa berlaku di luar negara. Jadi berlaku saja di mana musibah, tak kira dalam, luar, dekat dan jauh, alhamdulillah kita sangat prihatin. Buktikan keprihatinan kita. Baru-baru ini PAS Relief dalam usaha untuk membantu saudara kita di Syria dan juga di Turki, dibuat kutipan baru ni, berjuta yang kita dapat kumpulkan
untuk disampaikan dengan sasaran untuk menyediakan rumah sementara kepada mereka dalam bentuk kontena kan. Kita sasarkan 100 buah. Jadi alhamdulillah boleh dicapai. Di atas kesedaran untuk kita bersama membantu. Tetapi kita kena ingat, tak boleh capai semua itu, melainkan dibuat dalam keadaan yang teratur, berstrategi, tersusun rapi. Alhamdulillah, berjaya. Ini yang sudah dibuktikanlah. Dan kalau kita bercakap tentang khairiyah ni memang sangat luas lah. Mungkin ada satu tajuk khusus lah dalam Ramadan ni, boleh bercakap tajuk khairiyah. Yang sebenarnya semua orang boleh terlibat untuk menjayakan kerja-kerja kebajikan dalam kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya ialah bagaimana Nabi SAW telah berjaya membentuk suatu yang disebut dengan wahdah, kesatuan. Jadi dia wahdatul qalbi, hati dengan akidah, keimanan. Wahdatul fikr, pemikiran. Kemudian wahdatul amal, tindakan. Jadi dengan berjayanya Nabi membentuk kesatuan hati di kalangan para sahabat. Sahabat bulat tekad bersama dengan Nabi. Kemudian pemikiran yang ada kepada para sahabat masing-masing, kita yang terlibat. Hari ini dengan senjata yang sangat minima, kita kena guna apa saja yang ada. Kalau yang boleh dengan tak ada pedang, tak ada perisai, tak ada tombak, tak ada anak panah. Kalau yang ada ialah pelepah tamar. Pelepah tamar. Yang penting kesatuan kita, kesediaan kita untuk bersama. Ini kekuatan yang berjaya dibina. Jadi kesatuan yang berjaya dibina oleh Nabi menyebabkan menjadi satu lagi rahsia kemenangan. Alhamdulillah, kesatuan ini memang luar biasa lah. Jadi membawa kepada wahdatul amal, kesatuan kerja dari kalangan para sahabat untuk mencapai satu matlamat, mengalahkan musuh yang musuh ini adalah ancaman kepada Islam. Jadi para sahabat guna segala keupayaan yang ada. Sampai yang tak ada apa pun serban. Kain serban pun kain serban. Kalau boleh pukul dengan serban, pukullah. Boleh ikat, belit leher musuh dengan serban, belit leherlah. Buatlah apa saja yang boleh dibuat dengan kekuatan yang ada. Kerana apa? Kesatuan hati. Kita kalau tak ada kesatuan, ada senjata pun tak jadi. Salah-salah langkah dia tembak sama-sama dia. Ni yang kadang-kadang berlaku dalam organisasi pun. Patutnya organisasi berpadu untuk kita capai matlamat. Kalau kita ada musuh, hadapi bersama. Tapi kalau tak berlaku kesatuan dalam organisasi, orang ni nak halau kot ni, orang ni nak halau sini, orang ni nak tembak ke sini, orang ni nak guna peluru ni, berceramuk kita, akhirnya paling teruk tembak sama-sama kita. Tu kadang-kadang media sosial kita anggap sebagai senjata untuk lawan musuh. Tapi salah diurus, tembak sama-sama diri. Tu orang kata tembak kaki sendiri. Kan? Berlaku. Kan? Kalau sekiranya salah urus. Tapi Nabi berjaya itu. Bina kesatuan yang luar biasa di kalangan para sahabat. Sebab tu, dari sudut membina kesatuan ini, kalau kita teliti dengan baik, dia mesti bermula dengan pembinaan akidah, keimanan. Sebab tu bila Islam mengikat umatnya dengan akidah, daripada situ melahirkan perjuangan. Kita lihat umat Islam ni satu dunia sama ya. Dia punya niat dia, hati dia, kesatuannya sama ya. Jadi sebab tu Allah datangkan beberapa amal ibadah tu dia ada kebersamaan. Contohnya solat, sama semua. Pergilah dunia mana pun macam tu ya. Kita berpuasa, puasa pada masa yang sama. Puasa sebelah siang, dari naik fajar sampai jatuh matahari. Semua negara begitu.
Sebab tu kalau kita bercakap tajuk Ramadan, tajuk puasa ni seluruh dunia. Boleh tunjuk puasa di Rusia, boleh tunjuk puasa di Amerika, boleh tunjuk puasa di negara-negara Arab, boleh tunjuk puasa di Malaysia, kemudian tunjuk amal ibadah sebelah malam macam mana. Nah, tunjuk berbuka macam mana. Allah. Nah, kurma ni satu dunia. Hebat tak hebatnya orang memahami tentang ibadat kita ni kerana kesatuan yang ada ni, sampai ke peringkat bukan Islam pun cukup faham dah. Sebab tu kedai-kedai Cina, kedai-kedai bukan Islam, sebelum Ramadan bulan Syaban, dia yang paling meriah jual kurma. Kan? Daripada dulu-dulu lagi. Mungkin hari ni kita tak rasa pelik lah, tapi dulu-dulu. Saya ingat di kampung-kampung dulu kan. Bulan Syaban tu, dia tahu dah apa yang orang Islam nak. Kurma, untuk dia nak bagi boleh makan sahur sedap sikit, ada telur masin. Dulu-dulu. Daripada dulu lagi menunjukkan bahawa kesatuan amal ibadah umat Islam ini difahami oleh bukan Islam. Kerana dia tahu dah umat Islam ni dia begitu. Dia buat sama-sama kerana jamaah yang ada. Tapi sebalik, kalau kita pecah, kita saksikan perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam dalam negara. Perpecahan dalam soal apa? Politik. Akhirnya tengok-tengok dalam parlimen bukan Islam lebih ramai daripada orang Islam. Contohlah, kalau sekiranya berlaku perpecahan. Tengok-tengok yang membentuk kerajaan di kalangan anggota yang bukan Islam lebih ramai daripada orang Islam. Kalau sekiranya kita mengabaikan. Sebab itu tajuk perpaduan, tajuk penyatuan umat adalah merupakan tajuk yang sangat penting untuk kita terus bercakap dan terus untuk kita perjuangkan. Jadi ini satu benda yang kita tak boleh berhenti. Seruan kepada perpaduan umat Islam, penyatuan umat Islam, kerana terbukti kesatuan hati, kesatuan fikrah dan kesatuan amal membawa kemenangan besar kepada peperangan Badar. Kemudian yang berikutnya ialah Nabi SAW sesudah mana berusaha, bala tentera dah susun dengan kadar kemampuan yang ada, disusun dengan berstrategi, kanan, kiri, depan, belakang, berupa kumpulan semua, siapa nak serang dulu, siapa itu ini nak hadapi musuh yang pelbagai. Jadi semua dah disusun atur, dah dimanfaatkan seluruh kekuatan yang ada, kemampuan yang ada. Satu yang ditunjukkan oleh Nabi ialah kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan yang akan menolong dan membantu. Jadi ini yang paling besar diletakkan oleh Nabi sesudah mana berusaha, ialah doa dan munajat. Habis-habisan. Kalau kita baca riwayat-riwayat tentang Nabi solat sepanjang malam. Wasta'inu bis sabri was salah. Nabi solat sepanjang malam. Nabi sujud yang lama mohon pada Allah. Dah susun bala tentera, doa lagi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyaksikan bagaimana doa Nabi, angkat tingginya tangan Nabi, diangkat sampai jatuh selendang Nabi, ternampak ketiak Nabi. Nak gambarkan betapa bersungguhnya Nabi berdoa. Sampai Sayyidina Abu Bakar melahirkan kebimbangan dia, ya Allah, ya Rasulullah, cukuplah. Maknanya nampak sangat-sangat tu bagaimana kebergantungan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tunjuk kepada umat, nak tunjuk kepada kita. Kadang-kadang kita bila kita buat kerja dah hebat dah, kita rasa kita pakai, kalau setara ni punya kerja takkan tak berjaya. Tu ayat dia kan. Begini punya kita atok dah berapa bulan dah kita atok, kerja kita takkanlah tak berjaya lagi. Dia bergantung dengan kerja tu. Dia bersandak kepada kerja, pada susun atok, kepada strategi, kepada apa perancangan. Kita tak boleh bersandak di situ. Tempat sandak kita Allah. Alaihi tawakkal, kepadanya kita berserah.
Jadi itu tempat bersandar yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan bersandar kepada kekuatan kamu. Kekuatan kamu tak cukup. Kamu jangan sandar pada senjata kamu. Senjata kamu sangat sedikit. Kamu jangan sandar kepada jumlah yang ada kepada kamu. Sebab tu perang Hunain, mereka para sahabat Allah tunjuk bila sudah bersandar kepada kekuatan diri. Hari ni kita ada 12,000 bala tentera. Mana mungkin kita nak kalah dengan jumlah yang begini ramai? Bila bersandar kepada kekuatan tentera, kekuatan jumlah, akhirnya peperangan Hunain apa jadi? Iz a'jabatkum kathratukum. Dah berbangga, rasa takjub, rasa kagum dengan ramainya kamu, berselera habis peperangan Hunain. Jadi kita jangan bersandar kepada kekuatan diri, kekuatan organisasi, walaupun sesudah kita susun atok sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Tapi bergantunglah kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi watarjuna minallahi ma la yarjun, yang tidak ada kepada orang-orang yang musuh-musuh yang kafir ni, mereka tidak ada pengharapan kepada Allah. Mereka hanya bergantung dengan senjata. Kalau kita pun bergantung dengan senjata juga, bersama dengan mereka. Sebab tu Islam dengan bukan Islam dia mesti ada beza. Bezanya di mana? Akidah dan pegangan. Sebab tu kita dalam hidup pun begitu. Kekuatan kita ni dengan Allah. Sebab tu ada orang yang diuji dengan sakit. Banyaklah kita baca kisah-kisah orang yang sakit. Sakit sampai ke peringkat tak ada dah. Doktor tak boleh rawat, pakar dah tak boleh bantu, begitu bomo-bomo pun tak boleh dah. Anak beranak, adik-beradik semua tak boleh. Waktu tu yang ada dia dengan Allah. Ramai banyak kisah yang kita baca, kekuatan Allah beri bila manusia ni benar-benar bergantung dengan dia. Waktu tu dia rasa luar biasa kekuatan dia. Kita pun macam tu. Kita dalam buat kerja, ialah kita bekerja, kita berusaha, kita itu ini semua, tapi kita tak dapat nak lari. Akhir sekali kita mengadu dengan Allah. Mengadu dengan manusia ni maklum sajalah. Kadang-kadang manusia pun jemu nak dengar aduan kita. Kalau orang Kedah kata cemuih, jemu lah. Kita sendiri pun orang selalu duk mengadu itu jemu juga kan? Saya sendirilah dalam berkhidmat pada rakyat, ialah kita bantu kadar yang kita mampu. Tapi kalau sampai tiap-tiap bulan kita nak kena bantu secara berterusan, ialah kita pun ada jabatan kebajikan, ada apa semua, tapi ada setengah-setengah tu dia bergantung dengan kita. Dia kata kalau tak tolong YB, tak tolong saya tak tahulah macam mana. Dalam celah-celah kita tolong tu, kita sebut juga dengan dia, mintalah dengan Allah. Minta maaf cakaplah. Kadang-kadang ada orang yang kita tengok kehidupan dia ni, ya Allah, nampak susah, nampak. Bila kita selami kehidupan dia, kita dapat faham dia jauh dengan Allah. Selalunya jadi begitu. Sebab itulah dia berdepan dengan, tak tahulah, susah lah. Dunia dia, akhirat dia dalam keadaan yang sangat susah dia rasa. Dia kata dia buntu, tak tahu itu ni, macam-macam masalah. Seorang imam cerita dengan saya. Dia kata ada jemaah dia tu pemandu teksi. Jadi datang jumpa dia, mengadu masalah semua. Sepanjang bersembang tu semua masalah. Masalah isteri, masalah anak, masalah keuangan, masalah rumah, masalah. Macam-macam masalah. Akhir sekali tu imam ni cerita. Dia lama dia cerita. Habis dah. Dia kata saya nak tanya satu soalan. Orang tu lebih berusia sikit, dia panggil abang. Dia kata, abang, saya nak tanya, abang ni solat tak? Soalan ni menyebabkan terdiam dia. Yang tadi ni bercerita punya lama, macam-macam masalah dia, abang solat tak?
Dia kata adalah sekali-sekala. Tok Imam ni buat kesimpulan mudah. Dia kata sebenarnya abang dia ada masalah dengan Allah Ta'ala. Tu punca dia. Nah, bila ada masalah dengan Allah, maka yang lain-lain semua masalah. Cuba selesaikan masalah dengan Allah tu. Selesaikan urusan dengan Allah. InsyaAllah Allah akan selesaikan urusan dunia. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Nabi. Maksudnya dalam menghadapi satu suasana, situasi yang sangat genting, hidup mati Islam, hidup mati tentera, hidup mati Madinah, hidup mati kerajaan yang baru dibentuk 2 tahun oleh Nabi, hidup mati itu di mana? Dia ada tempat dia. Maka tempat dia kemuncak ialah kepada Allah. Itu yang ditunjukkan. Jadi kita cuba bawa benda ni, selami benda ni sehingga pengajaran daripada Badar itu kita bukan sekadar untuk organisasi, bukan untuk sekadar perjuangan jihad sebagainya, tapi kita bawa sampai dalam diri kita. Barulah kita baca kisah ni, ya Allah, rupanya kisah ni dia menyentuh tiap-tiap kita. Sebab kadang-kadang ada orang bila kita buka tajuk Badar ni, dia tetap kenal dengan saya tak terlibat, dia kata. Perang-perang ni orang-orang hak terlibat berjuang, okeylah, tapi saya tak terlibat. Saya ni hanya seorang biasa saja, rakyat biasa. Tidak. Sejarah Badar itu menyentuh pada semua orang. Ibrahnya dapat diambil oleh semua orang. Macam kita sebut tadi, pergantungan kita kepada Allah diperlukan pada setiap saat dan ketika, lebih-lebih lagi dalam suasana genting yang kita hadapi dalam hidup kita. Kemudian lagi pengajaran yang dapat diambil ialah bagaimana Nabi SAW menunjukkan sesudah mana bergantung kepada Allah iaitu husnu thiqah billah, baiknya sangkaan dan keyakinan kepada Allah. Dah serah pada Allah, yakinlah, kita dah berusaha, dah apa, tentukan, Allah yang akan tentukan. Waktu tu kita husnuzan dengan Tuhan, berbaik sangka dengan Tuhan. Tuhan akan bagi yang terbaik. Macam orang hadapi sakit lah, lepas dah berubat, dah berdoa, dah apa semua, baik sangkalah dengan Allah. Sampai kalau Allah takdirkan mati sekalipun, mati dalam keadaan baik sangka dengan Allah. Sebab tu kalau kita baca Imam Hasan Al-Basri, selepas dia wafat, ada orang bermimpi bertemu dengan dia. Tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, bagaimana keadaan tuan sekarang? Imam Hasan Al-Basri jawab, dia kata, Allah berikan kepada aku keselamatan, kesejahteraan untuk aku. Jadi dengan amal apa wahai Tuhan? Imam Hasan Al-Basri kata, amal yang ada bekalan yang ada ialah aku sentiasa husnuzan dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Sebab tu baik sangka dengan Allah ni penting dalam hidup kita. Bila-bila pun kita baik sangka dengan Allah, Allah tentu apa pun kita nampak baik. Kita tak petikai ketentuan Allah. Bahkan kita serah kepada Allah. Allah lah akan tentukan perjalanan hidup saya, Allah lah tentukan baik buruk, Allah lah tentukan segala-gala, maka saya redha. Tapi yang penting saya sentiasa baik sangka dengan Allah. Sampai kalau Allah takdirkan musibah yang menimpa pun, dia masih baik sangka dengan Allah. Ada orang yang Tuhan uji kematian anak, dia kata, alhamdulillah, Allah bagi saya pinjaman yang sangat tinggi nilai anak. Seronok dah ada anak, tiba-tiba anak meninggal. Jadi bila anak meninggal ni, rasa macam separuh hidup hilang. Tapi dia lihat mudah ya. Dia kata, anak ni lah yang akan menyelamatkan saya di padang mahsyar nanti. Dia baik sangka dengan Tuhan. Dia melihat dengan satu pandangan yang positif, bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Jadi apa saja yang berlaku dalam hidup, baik sangka dengan Allah. Saya selalu ziarah. Saya pernah ziarah satu orang yang sakit. Teruk sakit dia, tak boleh bangun. Dah 2 tahun begitu, tak boleh bangun langsung. Dia punya tulang belakang tu jadi macam mana, tak boleh bangun langsung. Tapi nampak tenang saja. Ya Allah, seronok tengok dia. Dia pula bagi tazkirah dengan kita. Dia kata kat saya, dia kata, YB,
Walaupun saya begini, tapi dia kata saya seronok. Sebab apa? Rupanya Allah nak tunjuk pada saya kasih sayang anak-anak pada saya. Inilah anak-anak, bergila-gila mereka jaga saya. Yang kedua dia kata, dulu saya sibuk kata buat itu ini, tak sempat dengan Allah. Tapi hari ini dia kata, hari-hari dia kata, tiap-tiap saat saya dengan Allah. Di tangan dia tasbih, sentiasa dengan Allah, bersalawat. Dia kata saya nak tertidur pun dalam keadaan bersalawat, tertidur dalam keadaan ingat Allah sepanjang waktu dengan Allah. Masya Allah. Dia kata saya berterima kasih kepada Allah, terima kasih kepada orang yang datang itu ini membantu, semua adalah ketentuan Allah. Kita dengar tu, kita rasa macam tadi kita tengok dia tu, rasa ya Allah sakit dia ni, kesiannya dia. Tapi bila dengar dia sebut tu, kita rasa apa? Macam dapat satu motivasi daripada kata-kata dia. Dan yang terakhirlah, pengajaran yang dapat kita ambil ialah wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak daripada kejayaan Badar ialah pertolongan, kemenangan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat. Jadi kita pun begitu. Lepas kita berusaha berikhtiar, kita serah kepada Allah dan kita meletakkan keyakinan yang jitu tinggi. Jangan dabik dada. Bukan menang sebab kita, bukan menang kerana strategi kita, bukan menang kerana kepandaian kita, tapi yang pertama kita sebut alhamdulillah. Semua ini adalah kurniaan daripada Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pemberi, Tuhan yang mengurniakan segala-gala untuk mereka yang tunduk patuh kepadanya. Jadi itulah yang dapat disampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil. 12.30 sampai 1.30. Alhamdulillah. Tengah-tengah hari ni mengantuk kalau tak kena gaya ni. Tapi tak nampak mengantuk ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bincangkan. Pengajaran daripada peristiwa Badar dalam kehidupan dan kepada untuk semua kita dapat mengambil pengajaran dari Badar. Salah silap minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.